satu babnya kenapa saya bercerita tentang wang dinar tu dulu, sebab wang yang kita pakai sekarang ni dah wang riba. Jadi kita secara tak langsung terkena terpias dengan dosa melakukan riba. Sedangkan Rasulullah menyatakan bahawa seringan-ringan dosa riba ini sama seperti mereka itu berzina dengan ibunya sendiri. Itu hal riba, tuan-tuan. Tapi hari ini saya nak bawa cerita jam ni lagi dahsyat pada riba pun. Lagi dahsyat pada mata wang, sebab jam ni bila cerita kita mensyirikkan Allah. Jam yang ada di surau ni sekarang yang itu jam Pak Kafirun yang kita secara tak langsung suka tak suka, kita dah mensyirikkan Allah. Sedangkan tuan-tuan tahu tak bahawa dosa syirik ni Allah tak ampunkan langsung. Kenapa sampai macam tu jam tu jadinya? Kenapa jam tu jadi sampai boleh menyebabkan kita ni melakukan perbuatan syirik? Dan kenapa tak pernah dengar? Memang orang tak pernah dengar sebab tak ada orang yang sampaikan. Saya tahu benda ni 20 tahun dulu, sejak saya buat kajian ni. Bila saya tahu, saya seoranglah yang bercerita. Orang lain tak sanggup nak cerita sebab terlampau berat. Tapi saya tak ada pilihan. Bila saya belajar, kerajaan kita hantar saya sampai ke Amerika belajar ke sana. Tok guru saya ni Pak Yahudi berapa? Mungkin saya terlupa saya di Kedah, saya cakap orang Kedah. Saya ni orang Moloko, tapi dia orang kata lidah international. Boleh cakap mana-mana boleh. Jadi, lagi saya nak bagi tahu. Masa saya belajar kat Amerika dulu, profesor saya orang Yahudi. Depa cakap lah kat saya. Saya yang duk tanya. Saya kata, awak yang lagu ni depa buat jam tu. Sedangkan bulan, bumi, matahari semua pusing lawan jam. Dia tak mau jawab soalan saya. Pasal saya tanya depan khalayak ramai dalam dewan kuliah ada 500 pelajar. Dia tak mau jawab. Dia panggil saya pergi bilik dia. Panggil bilik dia tunjuk jam yang macam ni. Tuliskan Hebrew, nanti saya tunjukkan dia. Dia kata, yang ni kan hang cakap? Saya kata, la ilaha illallah. Hampa duk pakai jam macam ni, kenapa orang lain duk pakai jam yang macam tu? Dia kata, ni lah penghambaan. Macam ni lah cara kami nak kontrol dunia. Kalau nak bagi orang jadi pandai semua, susahlah kami nak kontrol dunia. Jadi dia buka lah lembaran cerita dia, ya. Bagaimana dia buka Quran, tuan-tuan. Bukan dia buka lain. Dia kata hampa tu bukan sini lah. Dia cerita saya macam saya ada orang pelumpu. Hang baca Quran. Apa baca Quran? Dia tak nak saya baca. Dia tu baca, hang baca di surah Hatim dia baca. Watini wa zaitun wa turi sini. Lepas tu dia tahu Pagwih tu yang pandai baca. Apa makna dia? Saya tak tahu. Saya orang pegang orang Arab. Itulah dia apa. Semua apa dia macam burung kakak tua dia. Apa baca tapi tak tahu makna. Tak tahu. Kami ni lantuk, kami tak tahu baca. Kami tak peduli pasal hal baca. Yang kami mau tahu apa Allah beritahu dalam Quran supaya kita nak buat. Lah ni yang baca dalam Quran tu surah apa tu? Surah Al-Baqarah. Allah kata apa tentang orang Yahudi Rasul? Bahawa mereka tidak akan ikut kamu sehingga kamu ikut mereka. Jadilah ni kami duk buat benda ni lah. Apa lagi semua duk ikut kami. Mana ada apa buat benda yang apa buat? Apa aja benda yang kami buat semua apa ikut. Betul tak betul apa ikut. Sebab tu Nabi ada kata kalau mereka tu masuk dalam lubang biawak, hang ikut juga. Itulah kita dia. Ini buah-buah Yahudi duk cerita tuan-tuan, dia mau saya jadi pengikut dia. Jadi mereka dah siap, dah boleh kita main montaj. Saya nak tunjukkan montaj 5 minit lebih kurang. Ini merupakan kedudukan cerita asal usul jam ni. Dari mana datangnya jam tu? Dan kenapa saya kata benda ni dah jadi syirik? Ya. Okey, kita mainkan video.
Tuan-tuan, kita tak tahu, kita tak sedar bahawa satu pasal dulu dalam Quran, Nabi Ibrahim pernah tanya. Dia kata, dia nampak bulan, dia kata, ini ke Tuhan? Nanti bila bulan hilang, matahari pula naik, dia kata, bulan lah Tuhan. Bila matahari naik, kot ini Tuhan kot, dia kata. Lalu, bila matahari pula tenggelam, dia kata, bukanlah, kalau Tuhan takkan dia hilang. Pasal apa yang Nabi Ibrahim tanya benda tu? Pasal orang zaman dia tu ada yang sembah bulan, ada yang sembah matahari. Kaum tu dalam Quran kata apa? Kaum Majusi. Mereka sembah api dan matahari. Kaum tu tak pernah hilang, tuan-tuan, sampai lah ada. Kalau Quran cerita tu, maknanya bukan dari dulu lah, sampai sekarang ada kaum Majusi ni. Mereka ada sembah matahari. Sebab itulah simboliknya Nabi Ibrahim tanya. Lepas tu bila Nabi Ibrahim kata, bukan ini semua bukan Tuhan, maka barulah dia seru kepada kaum-kaum dia bahawa jangan sembah patung berhala dan sebagainya. Ikut Allah, tauhidkan Allah. Ya. Jadi, kaum Majusi ni yang Quran mention ni, tuan-tuan, tak ada lagi ke? Ada sampai mereka ni duk sembah matahari. Macam mana cara mereka sembah daripada dulu sampai lah, cara ada lain tapi konsep sama je. Tuan-tuan tengok. Silakan, denai ketone man mukano. Amun-Ra, macam-macam nama mereka ada. Mereka nak sembah bagi Tuhan matahari. Dia akan kekahkan orang. Kita kekah lembu kaki, mereka kekah orang. Mereka kekah jaga mana? Bukan sembelih ke leher. Mereka terus tikam jantung, cabut keluar jantung. Jadilah ni, sekarang kita jumpa tiang-tiang ni. Tiang-tiang ni ada kat beberapa tempat dalam dunia lah. Kat Malaysia ada kat Putrajaya, kat Indonesia ada kat Monas. Kat selatan dunia ada tiang-tiang di satu tiang naik, tiang turun sampai ke atas. Ini tiang orang kaum Majusi. Kita tak tahu, kita ada buat satu. Tiang ni kan nanti biar bayang matahari kena, bayang matahari tu jatuh, bayang matahari tu mereka sembah. Terus kan? Itu jam matahari, tuan-tuan. Tu video tu bergerak, kita tengok bayang tu, dia bergerak daripada barat ke timur. Tapi jam lah yang kita buat tadi, jam yang zaman lah, dia tak ada kena-mengena dengan bayang. Dia pakai mechanical. Ya, macam ni. Dia pakai kunci ataupun dia pakai spring. Ya. Jadi yang menjadi persoalan, mengapa jam putaran sekarang berputar mengikut putaran bayangan matahari? Jam yang tu dia putar ikut matahari yang putaran. Nanti saya cerita lebih lagi. Tengok nanti. Sebab kerja ni kerja syaitan. Syaitan dah Allah laknat dia. Allah dah laknat dia. Dia kata, aku nak sesatkan Bani Adam sebanyak-banyak yang boleh untuk ikut aku masuk dalam neraka. Jadi kita lah tuan-tuan, kita dah buat semua. Kita tak tahu, kita ikut kan.
untuk pakai, kita letakkan atas tempat. Siapa yang buat kerja ni? Bagi pihak syaitan ni kau pertumbuhan. Pertumbuhan Illuminati, pertumbuhan Freemason. Itu adalah England tu. Itu jam besar yang ada yang lepas potong orang dia tak tahu. Bagi sebab kita makan. Kita tak makan pun, mereka apa yang mudah ikut tu tengok. Tu bukan-bukan orang putih semua. Mereka lah yang kontrol jam lagi sekarang. Kita yang mengaku Muslim, tahu tak tahu kita ada ikut. Lepas tu kita letakkan depan Kaabah lagi. Astagfirullahaladzim. Kita duduk solat depan sembah Kaabah. Depan Kaabah tu kita duduk sujud. Pergi lagi besar pada Kaabah kita letak kat atas dia. Siap dengan tanduk syaitan lagi yang tuan datang. Tu tanduk syaitan. Full stop, pause, berhenti. Tanduk tadi. Saya nak tanya tuan-tuan, sejak bila tu bulan sabit ni jadi lambang kita orang Islam? Sejak bila? Masa bila Nabi yang dah tunjuk bulan sabit tu lambang orang Islam? Tak pernah tuan-tuan. Tak pernah ada. Lagi kita ada letak. Kalau lah pula bulan sabit, siapa yang pernah tengok hilal ni? Halus dia. Halus pun tak sampai separuh. Masa kita nak sambut Ramadan, tak lama lagi, kita tengok, bila tengok kalau bulan sabit tu macam mana? Yang ni, halus ke apa? Dah pusing sampai nak bengkok macam tu. Itu dah jadi tanduk tu. Itu tanduk syaitan mereka letak kat atas sekali. Lepas tu dia boleh bersinar sampai 150 km tu dekat Mekah sana. Allah turunkan segala rahmat, hidayah apa semua di Mekah ni tadi. Daripada arash atas semua orang duduk pusing ikut tahu. Lalu dia pergi kuat pula jam yang lagi besar, lawan pusing. Nanti saya tunjuk tuan-tuan apa jadi kalau pakai yang macam tu dengan pakai yang macam ni. Dia punya aura. Tuan-tuan tengok ni. Itu patung. Patung orang yang sembah berhala dulu. Tengok patung tu dekat dalam dia tu apa lambang apa? Nampak tu? Itu lambang bulan sabit. Itu patung zaman jahiliah. Yang kita bawa masuk letakkan masjid, letakkan mimbar, letakkan kubah masjid. Siapa yang ada? Kita tak tahu ikutnya. Semua berhala punya. Lah ni kita bawa masuk masjid. Bukan kat sini lah, alhamdulillah. Tapi tempat-tempat lain tak terkolok kita letak bulan sabit dengan bintang. Masa bila pula bintang bercabang macam tu? Tadi saya kat sekolah Mahat Hafiz Abidin tadi. Apa nama tempat tu tak tahu. Saya tanya budak-budak tu, bintang yang paling dekat dengan kita apa dia? Dia cakap matahari. Pandai saya kata. Nah, matahari itu macam mana rupa dia? Bersegi ya. Bersegi-segi ni tu. Dah, bulat. Atau macam mana boleh datang bintang menjadi macam tu? Pasal itu Tuhan yang orang sembah matahari dia buat gitu. Kita tak tahu, kita ikut tuan-tuan. Saya bila tahu benda ni, saya lah dulu kita pergi Amerika, saya ingat saya nak berjam-jam, tiba-tiba Allah tunjuk saya yang ni. Saya istighfar, tuan-tuan, saya astagfirullahaladzim, apa dah jadi agama aku ni? Jadi saya tak ada pilihan, saya balik kena cerita. Dan tak apilah dia nak kata saya gila ke apa ke, dan tak apilah. Tapi saya tetap kena bagi tahu. Lagi kita pergi letakkan masjid. Kadang kat mimbar ke pegang tongkat adalah bulan bintang apa semua. Lepas tu tak kat kolok Botol Islam. Beberapa masjid. Lepas tu kita letakkan masjid jam. Tak cukup yang masjid yang besar kita letak. Tapi kalau tengok ulama Islam, mereka buat juga jam. Tapi mereka tak buat jam yang macam tu. Ni mereka. Contoh Al-Jazari.
Dia buat cipta jam besar bukan main lagi. Dia guna air. Konsep dia pakai air. Lepas tu ajari ada satu orang lagi. Murabdi dia buat pakai apa ni, jam pakai gear Mercury. Dia pakai raksa. Tak ada kaitan langsung dengan jam yang macam tu. Ini ulama Islam kan. Cuma tak komersial. Lepas tu Nabi dah kata orang siapa menjumpai satu kaum termasuk golongan mereka. Saya nak balik kepada asal usul jam yang tu. Saya dah cerita dari zaman Nabi Ibrahim. Kaum Majusi, mereka sembah matahari. Macam mana cara mereka sembah matahari? Mereka nak tengok matahari kita pun tak boleh tengok matahari, tak boleh. Pasal matahari cahaya terang sangat, mata boleh buta. Dan tu macam mana mereka buat? Mereka sembah bayang. Jadi mereka buat ada satu tiang. Satu tiang ni yang suruh buat syaitan. Syaitan suka kencing berak kat situ, kat tiang ni. Sebab tu kita ada tiang macam ni. Di Jamratul Aqabah, Jamratul Ula apa semua, kita kerja kita duk baling kat tiang ni, baling batu, baling kat syaitan. Lah mereka tak, mereka pergi bawa kat tiang tu, pergi letak syaitan negara. Mereka duk sembah, duk seronok ambil gambar kat situ. Nah, tiang ni tuan-tuan, tiang tegak ni, atas dia macam ada muncung tajam. Matahari naik ikut mana? Matahari ikut fitrah Allah. Ikut fitrah Allah ialah timur, barat, kanan, kiri. Macam kita baca Quran, kanan, kiri. Matahari pun macam tu. Bulan, bumi, semua macam tu. Mereka pusing daripada timur ke barat. Bayang dia pula, bayang dia bila kena kat tiang tadi, jatuh ke tadi kan ada 4 jam tu. Dia terbalik, dia kan, ke timur. Bayang dia bila nampak tu, dia nampak lepas sembah bayang. Amun-Ra, daripada sebut Amun-Ra lah, Kul-Kul-Khan lah, macam-macam nama dia sebut. Bayang matahari. Kemudian mereka nak bagi bayang matahari ni, mereka nak bawa rata. Mereka nak bagi mana-mana tempat pun letak. Maka mereka perkenalkan jam matahari. Kalau bahasa Inggeris panggil the sundial clock. Jam matahari ni dia kena letak atas tanah, atau atas meja, tapi kena open air. Pasal dia pakai bayang matahari. Bila mereka perkenalkan ni, maka rata tempat dalam dunia pun duk buatlah benda ni. Tujuan sebenar supaya mereka mana pergi pun mereka boleh sembah Tuhan kan. Bukan pasal dia tengok jam sangat, pasal tengok jam apa siangnya. Siang dia boleh tengok, matahari tak ada lah, tak dia tengok jam tu. Jadi itu sebab mereka buat bentuk macam ni. Lama-lama bila dah pandai, dah ada teknologi lain, teknologi zaman lah kita ni, bila dah guna spring apa semua, dia pun buat jam yang macam tu. Nah, saya nak tanya, jam yang kita pakai lah ni, dia perlu bayang-bayang matahari lah untuk kita tengok. Tak ada kaitan kan? Kita tengok bila masa pun 24 jam boleh tengok. Tak ada kaitan dengan matahari. Tapi pasal apa dia buat ikut pusing matahari juga? Benda tu lah yang saya tanya cikgu masa belajar 3 dulu. Masa belajar darjah 3 dulu, kita mula-mula belajar macam mana nak baca jam ni. Silibus kita. Cikgu kata, ni baca, ni pukul berapa? 9, ni pukul berapa? 9.30, ini pukul berapa? 12. Saya ni gatai tangan, gatai mulut, tanya cikgu. Cikgu awak dia pusing ikut kiri kanan, bukan kanan kiri.
Tahu pasal apa saya tanya cikgu macam tu? Sebab saya ni lah besar Kuala Lumpur. Jiran-jiran saya ni banyak yang bukan Islam. Hindu, Kristian, Bengali, macam-macam. Dia pada kata lah, hampa ni kan orang Islam, dia lain tak ada. Hampa nak melawannya. Semua apa kata ada apa hampa lawan. Bukan nak ikut. Saya kata macam mana? Tu orang tengok hampir pusing dekat batu orang dekat Mekah tu. Hampa anti clockwise. Hampa lawan jam. Kenapa hampa tak mau pusing ikut jam dia tu? Pasal apa hampa mesti nak lawan jam? Pasal apa semua benda orang nak lawan? Saya hari dengar tak pasti lah. Saya kata pasal apa pula? Kita ni orang Islam dia kata kita kerja kita lawan ni. Betul ke benda ni? Di situlah sebab saya nak tanya. Jadi saya tanya lah cikgu. Cikgu pula jawabnya. Kalau ada cikgu kat sini maaf nak. Saya bukan nak peleceh cikgu. Cuma nak cikgu kata lagu ni lah. Saya tanya dah memang macam ni dia. Mana ada pusing macam tu? Macam ni dia memang pusing. Dia jawab macam tu lah. Saya tak puas hati. Kita ni budak-budak suka nak tanya, nak tahu pasal apa. Alhamdulillah bila dapat belajar sampai ke Amerika, bila saya dapat tengok tu, saya ambil astronomi, saya dapat pergilah tengok atas bukit tu, tengok teleskop besar ni, tengok bulan, bintang, matahari semua ni. Saya kata awak semua pusing lawan jam. Awak bumi pusing terbalik lawan jam, bintang lawan jam, matahari lawan jam, bulan lawan jam. Itu lagi dulu, jam ni baru ya. Itu mula saya tanya. Saya kata ni mesti ada benda tak betul. Ada benda tak betul, dia buat, kita tak tahu, kita ikut. Rupanya betul ya lah. Dia buat majusi ni, kaum-kaum yang menyembah matahari ni, dia pun nak kekalkan penyembahan tu. Macam orang Kristian dia agungkan Tuhan Nabi Isa, dia buat salib. Dia pakai salib kat sini lah, kat mana lah, dia lukis lah, macam-macam dia buat. Kita boleh kan? Kita boleh pakai kat salib? Kita tak boleh pakai. Kita orang Islam, benda tu tak boleh pakai. Pasal itu menggambarkan orang Kristian. Sama ada orang Majusi. Orang Majusi dia nak agungkan Tuhan dia buat benda macam tu banyak-banyak. Yang itu pusing dia, pusing sembah matahari. Tujuan dia buat supaya dia nak agungkan Tuhan dia. Kita ni macam mana yang kita ikut pakai jam ni? Yang bawa masuk British bawa masuk British dalam masa jajah kita dulu. Kita kerja dengan dia, kerja pion ke, kerja apa ke, dapat hadiah. Kita tengok orang putih pakai jam, kita pun dapat hadiah, seronok tak ambil kan? Seronok tak sangka dapat lebih ya? Simpan sampai mati, dia turun-temurun lagi. Ini pusaka atau nenek apa semua. Kau tahu tak yang jam yang ini ni, pusing dia tu, yang bagi pusing tu syaitan yang bagi pusing. Kalau tak boleh pusing macam tu. Contoh tuan-tuan balik rumah lah ni, tuan-tuan buka pilih ayak. Pilih ayak tuan-tuan buka, dia jatuh, nak masuk dalam lubang yang nak masuk jatuh ayak. Tengok dia pusing ke mana. Dia pusing ikut tawaf. Cuba cakap kat ayah, janganlah pusing ni, hari-hari yang duk pusing aku ni, pusinglah terbalik pula. Tak boleh tuan-tuan. Siapa pula yang suruh ayah tu pusing ikut, pusing tawaf ni baru masuk dalam lubang? Itu fitrahnya. Allah buat macam tu. Allah dah tunjukkan dalam surah Yasin. Tunjukkan surah Yasin. Surah Yasin ayat 40. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaka al-urdun al-qadim. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Fast forward kan, terus pergi dekat وكل في فلك يسبحون.
Kita tengok ayat tu tadi. Tengok macam mana Allah nak tunjukkan kita tak payah pakai teleskop besar-besar. Kita tahu bahawa makhluk dia pusing ke mana. Itu bulan, sedari dengan Tuhan, lepas tu matahari. Nah, dia bagi contoh. Lepas tu kita ambil perkataan kullu fi falakin. Itu perkataan tu maksudnya peredaran, orbit. Kaf lam faya, ba lam kaf. Kataan tu kita boleh eja depan belakang. Depan belakang, boleh baca dua-dua. Tengok baca macam mana. Cuma ayat Quran kita tak boleh baca terbalik, itu je. Jadi fitrah dia. Sampaikan ke berhuruf tu pun dia pusing dia lagu tu. Buat lagu mana pun perkataan kullu fi falakain, dia tetap pusing macam mana bulan, bumi, bintang, matahari pusing. Jadi kita ni kata, macam mana nak tengok bulan, bintang, matahari pusing? Allah kata tak payah tengok tu, tengok Quran. Kita tengok Quran, kita kaji. Ini siapa yang kaji dengan tu ni? Yahudi yang kaji. Kita tak tahu. Mereka tengok mereka tahu. Kata Quran apa tu, segala-gala ada situ. Tapi apa tak mau belajar? Jadi dalam Quran sendiri Allah dah tunjukkan bahawa pusing yang macam mana ni aku ciptakan dunia ni. Dunia ni cakrawala segala-galanya pusing ke mana? Pusing daripada kanan kiri. Sebab itulah ayat turun daripada hulu ke hilir. Dia tak naik, hilir tak naik ke atas. Dan ombak akan mengempah pantai. Dia tak boleh terbalik. Kalau dia bila kiamat dia terbalik. Pasal dia pusing pun tak jadi lari. Kalau tak, macam itulah. Kan? Itu ayat Allah tunjuk tentang macam mana pusing yang sepatutnya. Tapi mereka ni tak mau, mereka tak mau ikut. Yahudi Nasara takkan ikut benda ni. Puak yang Majusi takkan ikut benda ni. Mereka nak kita ikut dia. Tu yang dia buat macam tu. Kita pula pakai. Bukan saya letak kat dinding, kita letak kat rumah, kita pakai kat tangan, kita bawa rata tempat. Saya dulu tak berapa faham. Tapi bila saya tahu apa dia kata, apa tahu tak dengan ni, orang belajar silat. Orang belajar silat nak pergerah ilmu, daripada dapat pakai tangkai. Lepas ikat tangkai kat lengan, kat kaki lah, kat leher lah, macam-macam. Buat anjing-anjing. Itu tangkai nak pengerah ilmu. Tangkai orang putih nak pengerah ilmu dia, dia buat tangkai juga. Tangkai dia lah jam-jam lah ni, yang kita pakai dekat tangan. Itu tangkai dia. Cuma dia buat cara macam ni, tak letak kain kuning depan semua. Kita ingat bukan tangkai, tapi itu dah tangkai dia untuk pengerahan ilmu dia. Jadi kita asyik dapat benda yang negatif. Tahun 2008 saya ada di Mekah, tuan-tuan, masa mereka tengah buat benda tu. Saya kata astagfirullahaladzim, benda ni mengarut. Lepas saya bila tengok tanya orang yang sembahyang dekat Kaabah masa tu, sampailah lah, kalau sembahyang di Kaabah yang depan tu jam tu, depan 3 kali, tiba-tiba tengok kepala dah naik atas lah. Dah tengok jam pula. Benda tu diversion. Semua dia kena nak larikan kita punya ni. Lepas tu kan jam depan ni kan pakai tangan kiri. Kita sembahyang, kita diam, tangan kita pegang jam. Tambah. Mula kita fikir ayam tadi dah masuk dulu. Masuk kandang, kambing ni pun dah bagi makan dah ada. Negatif, lari semua, fikiran dah habis semua tukar. Dia nak tukar mindset kita, tuan-tuan. Nak bagi kita fikir benda yang tak bagus, benda-benda negatif semua. Sebab apa? Dia bagi tahu saya, dia kata, Halim, hang baca ayat Quran juga baca surah At-Tin. Tadi masa maghrib tadi saya baca Wat-Tin wa Zaitun, surah ayat keempat kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan yang tahu makna dia apa? Tak tahu, baca. Saya pun, God have created man best out of all its creation. Tak tahu apa mana? Ialah
Kata Allah dah jadikan manusia ni terbaik. Daripada semua kejadian yang ada dalam dunia ni, manusia lah yang paling baik sekali. Itu dia kata, kalau manusia yang paling bagus, macam mana kami ni, sikitnya kami Yahudi ni, nak kontrol manusia? Susah lah kalau ada manusia bagus. Jadi caranya macam mana? Kena bagi bodoh lah manusia semua. Pedajai mereka, bagi mereka buat benda-benda mengarut. Barulah kami boleh kontrol. Hampa perasan pergi universiti, hampa rasa hampa pandai tak? Kami yang mencipta universiti tu. Bagi hampa belajar yang tak apa-apa, yang tak ada hasil. Macam tu graduate sekarang. Ya. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kita ni sekarang ni bawa jam ni, jam tu yang kita pakai lah ni, jam dinding ke apa kan, adalah Tuhan kaum Majusi. Kaum Majusi agungkan benda tu. Kita tak boleh pakai. Tak kira lah murah ke mahal. Kalau faham apa saya cakap, tuan-tuan akan boleh lempak buat. Datuk Seri Zahid Hamidi pun dah kenal dah. Dah saya tunjuk, nanti saya tunjuk video dia ada. Dia pakai 80,000, lepas tu dia pun tak mau pakai dah. Dah dia tahu benda tak betul. Jadi kita jangan kira lah benda murah dan mahal, kita jangan bagi orang masa kita tahu benda tak betul. Macam salib, kita kalau ada salib, atau orang kata tak boleh, orang Islam mana boleh pakai salib. Terus sayang ni salib daripada mahal. Yalah, tapi benda ada salah, benda ni syirik, Allah kata tak boleh. Dia pun dibagi dekat anak perempuan dia pakai, dia kata tak faham simpan. Boleh tak? Tak boleh. Tetap tak boleh bagi siapa pun. Kalau sayang juga, lebur pergi lah. Bagi diri perempuan lain. Baik. Jadi itu sejarah jam tadi. Nah, sekarang saya nak beritahu, kenapa Allah buat semua putaran tu, apa kelebihannya? Ya? Kita pergi tengok alam. Daripada atas saya akan pergi sampai alam, sampailah pada halus-halus benda. Allah ciptakan alam ni, planet dengan yang halus-halus tu, dalam sekarang tu bulat yang tu semua tu adalah bertrilion-trilion matahari. Kita panggil stars. Itu dalam Milky Way. Matahari itu banyak macam tu. Ada bertrilion-trilion matahari banyak macam tu. Pusing semua pusing ikut tahu. Pasal apa? Allah ada kata dalam surah Al-Araf, semua makhluk ciptaan aku zikir pada aku. Hampa je tak tahu macam mana dia zikir. Jadi yang dia zikir pusing ikut dia. Dia pusing ikut kanan kiri dia. Ya. Itu galaksi. Kalau kita rasa kita besar sangat lah, itu matahari punya banyak, bumi bulan pun kita tak nampak kat mana. Kalau bumi bulan pun tak nampak, kita ni kat mana langsung lah. Kalau dalam Allah ni. Jadi tak perlu kita nak rasa kita bagus ke apa, tak ada. Allah begitu luas, kita ni langsung tak ada apa hebat tu. Yang hebat Allah saja. Terusnya, itu alam yang Allah cipta. Kemudian kita tengok planet-planet pun semua sama. Planet di bawah matahari ni pun pusing ikut pusingan tawa. Sama macam kita keliling Kaabah tu. Lepas tu, apa yang berlaku kat bumi bila dia pusing macam tu? Rupanya matahari ni tuan-tuan terlampau panas. Kalau bila bumi pusing macam tu, dia akan lahirkan satu gelombang. Gelombang warna biru ni, dia kawal bumi daripada gelombang-gelombang yang tak elok, yang toksik daripada sun ray. Maka kita ni terkawal. Itu pun kali ni kita dah tengok kat kawasan ni, punya panas hari ni kan. Buka air pipe obrol macam api punya, macam air panas. Buka air pipe tadi. Itu ada benda macam ni pun kita dah hasil macam mana. Bayangkan kalau bumi tak pusing lagu tu. Kalau bumi tak pusing lagu tu, benda yang nak kawal bumi ni pun tak ada. Sebab tu orang saintis NASA, bila dia pakai Cina ni,
Dia pun tahu bahawa betul lah yang Quran kata satu hari akan kiamat. Patutlah kiamat, sebab bila bumi berhenti pusing, benda ni tak ada. Bila benda ni tak ada, matahari bercahaya terus masuk. Terbakar lah sana sini bumi apa semua. Memang hancur lah orang bumi macam tu. NASA punya saintis tahu semua ni. Bila mereka faham, dia banyak ni orang Islam kata. Semua masuk Islam bila faham benda tu. Itu bumi tadi. Our sun is constantly hurling deadly radiation out towards us. Itu gambar daripada luar Only our magnetic shield, the magnetosphere, saves us. Without it, the solar wind would blow our atmosphere away. Bumi ni dia macam magnet, kan? Macam satu batang besi, dia pusing tu. Jadi sebab tu kita ni melekat kat bumi. Bulan tu kita jalan terbang pasal bulan lemah, dia punya magnet tak kuat. Dia pusing perlahan sangat. Bumi ni pusing kat laju, jadi kita ada tenaga magnetik dan akan tertarik ke bumi. Tapi bila pakai jam yang macam tu, dia melawan, kita kena tolak daripada bumi. Bila kita kena tolak, kita tak berdiri atas bumi, kita akan terjatuh. Nanti saya tunjukkan demo tu. Terusnya tak mau yang ini kita akan tahu. Okey, tuan-tuan, tadi bumi itu kita masuk kat dalam What actually kicks off angin. Angin taufan. There's one thing that stands out. You can sometimes Dia see pusing ke arah mana? It is Dia called the pusing ke Butterfly arah bawah. Counterbalance. Tu yang dia The buat. winds get caught down. Dia kuat kapal lagi sampai kukuh apa rumah tersebut. Isn't super cold. Orang putih duk kaji benda tu. Macam sama kita main gasing lah. Kalau tak kita balik gasing, kita tengok gasing pusing ke mana. Yang boleh sampai 1 jam dia boleh pusingnya tu. Pusing tawa. Cuba kita suruh dia pusing yang lawan tawa. Sat ya. Sat dia mati dah. Jam tu duk pusing lawan tu, maknanya duk bagi kita suruh mati cepat. Jam itu. Pasal gasing, cuba tengok kita baling, cuba cara baling supaya dia pusing terbalik. Tak boleh. Dia pusing sana dah mati dah. Kita tak pasal kita duk main lah, kita tak tahu apa yang dia pusing tu tadi. Kan? Itu angin. Kau tengok ikan pula kat laut macam mana? Ikan betul-betul kat laut, dia pusing ke mana? Bila kumpulan dia bergerak, tengok dia kumpul, dia gerak macam mana? Dia pun gerak, pusingkan tawa juga. Ikan laut ikut lagu tu, angin ikut lagu tu. Lepas angin kita tengok pula tumbuh-tumbuhan. Daripada benih keluar tu, tengok dia pusing mana. Ini gambar ni berat berpuluh jam ni nak tunjuk. Tapi kita laju kan, barulah nampak. Tumbuh-tumbuhan pun tak nak lawan Allah, tuan-tuan. Mereka nak naik, mereka ikut, Allah suruh pusing tawa. Tak siapa suruh tu. Allah punya perintah, mereka ikut saja. Lepas tu ni kajian oleh seorang Profesor Jepun. Dia kaji pula cengkerang siput. Siput dan cengkerang ni ada yang pusing tawa, ada yang ikut jam ni. Dia pada tengok, kalau siput yang pusing tawa, ular tak boleh gigit. Gigit lepas. Kalau yang ikut jam tu, sat dia boleh telan semua sekali. Maknanya Allah bagi kelebihan pun. Kalau ada cengkerang macam ni, ada kelebihan. Ini kalau yang ikut pusingan tawa, dia gigit terlepas. Maknanya siput tu selamat, ular tak boleh gigitnya. Tuan-tuan perasan tak perasan? Mereka duk lari Olimpik, lari kat sukan, semua lawan jam. Mana ada ikut jam? Yang mereka lari tu, kita je tak rasakan dia. Di lorong yang ke-6
Usain Bolt sudah pada Usain Bolt lari cuba dikejar oleh Merit. 200 meter, tak sampai 20 saat dah sampai. Di sebelah luarnya. Usain Bolt melihat ke arah. Dia boleh tengok-tengok lagi jam tu. Dia akan memenangi kejayaan double buat kali yang ketiga berturut-turut. 19 saat sampai. Tengok dia sampai, dia macam boleh naik gunung jerai lagi lepas tu. Betul, number one. Tak penat langsung. Tapi tuan-tuan tengok, yang lari ikut pusingan jam macam tu. Ini depa lari 400 This meter 400 meters ikut race pusingan jam conducted lah. by a Belgian professor was aimed at establishing Kita what buat actually kali. happens when athletes run in the Tengok clockwise bila dia direction. sampai. It emerged that they registered slower Dia times sampai tu. and Ha, ni dia longer sampai, dia buat bunga. times at the Dia macam nak expense. mati ya. Itu kalau tuan-tuan tak percaya lah uji kaji ni, besok nanti nak jogging kan, nak exercise ke apa, cuba buat. Keliling kampung. Mula-mula satu geng keliling kampung ikut pusing Kaabah. Macam kita keliling Kaabah. Satu geng lagi suruh keliling ikut lawan. Tengok siapa yang cepat letih. InsyaAllah yang lawan tu akan cepat letih. Kita dapat banyak kali lah. Sebab dia simple je. Sebab dia mudah sangat. Sebab apa? Sekarang saya ni diri sini. Saya pusing kalau besok pusing tawaf. Macam ni saya pusing. Bukan ikut sini. Dan ni saya punya jantung dengan centrifugal force ni Kaabah. Kita ini pendengar. Jantung saya dengan Kaabah ni ada apa-apa tak untuk halang saya? Tak ada. Jantung Kaabah terus. Tak ada apa yang menghalang. Tapi kalau sebelah sini, saya lari ikut sini, kan? Ikut jam lah. Jantung saya sini. Sini kena. Antara jantung dengan sini, ada lagi benda apa? Ada paru-paru sini. Maka jantung saya kena pump lagi lebih darah. Kena kerja lebih kuat. Itu je konsep dia. Sebab tu dia lari ikut ni. Dia tak mau lari ikut tu. Kalau tidak sampai mampus, dia tak dapat tu 19, dia pun tak dapat. Olimpik pun masa mula-mula, dia lari macam ni. Satu rekod pun tak dapat. Masa tahun pergi tengok balik lah, tahun 1866 masa Olimpik pertama dulu, dengan Olimpik kedua, dia lari ikut sini. Tak dapat kejar masa. Tak ada pun pecah rekod pun tak ada. Tahun yang ketiga, Olimpik ketiga baru dia tukar pula pusing lagi macam ni. Macam sekarang. Baru dapat tu sibuk tu. Sampai pun tak ada apa, letih pun tak. Ni tuan-tuan tengok. Ni orang putih buat. 86-year-old Susan Wilson, Sebelah tu. Hamster her. Yang ini 9-year-old in the 60s. You read that right. 100 dia boleh lagi years boleh old. sampai lagi. I'd have the fastest time for the 95. No, dia pasal lagi. Jadi walaupun dia last, tapi dia sampai. Orang putih And here satu goes the lagi crowd tu. into it now as Kim Goldie gets across the line. Ni aku baru sampai tu muak dia 99. Not the taste. And Dia kata aku sihat, aku duduk lari lagu ni. Dia kata. once a day. Kita ni, kita tak tahu apa semua kan. Kita tu, kalau betul nyanyi insyaAllah umur pun panjang. Dalam sukan semua kita tengok lah cara dia buat. Dia kalau baling lempar peluru, tengok lentar cakra, semua pusing ke kanan, kanan kiri, pusing Kaabah. Baru bola tu jatuh pergi. Tu bola tu, semua dia pusing ikut tu. Dia takkan pusing ikut ni. Kita ada yang tak perasan. Yang lompat tinggi pun sama. Dia pakai ambil dari kiri, betul bila nak masuk, dia masuk kanan. Itu gasing tadi. Lumba basikal, semua pusing kanan kiri. Lumba kereta. Itu lumba-lumba semua kan. Dan ni kita tengok badan kita. Darah. Saya dah bagi dah dekat USM Kementerian ceramah ni. Doktor-doktor depan saya, 300 orang doktor.
Satu apa, dia tengok, dia satu apa tak lawan saya, dia tak cakap apa, dia kata betul itu. Lepas tu dia pergi cari jam itu ya. Darah tuan-tuan di balik jantung tadi. Dia masuk jantung, masuk kanan, keluar gigi, masuk kanan, keluar gigi. Dia pun tak apa dulu nak bersih tu, dia nak bersihkan tu. Dia masuk kanan, keluar gigi, masuk kanan, keluar gigi. Lepas tu apa? Kan dalam badan kita ada dua benda. Yang satu bawa penyakit, red cell ni. Ada bawa penyakit, yang satu lawan penyakit. Kalau yang bawa penyakit, dia pusing ke mana? Sebelah tu. Stop. Okay, stop. Ini yang bawa penyakit. Yang dalam badan kita. Dia pusing ikut jam tu. Tapi kalau yang lawan sakit, ini bakteria baik. Dia akan ikut pusingan tawar. Jadi kalau tuan-tuan pakai jam yang macam tu, tuan-tuan aktifkan sel yang mana? Sel yang sakit ke sel yang baik? Sel yang sakit. Itulah sekarang semua orang sakit. Hospital tuan-tuan agak-agak lah masa tuan-tuan kecil dulu, sampailah. Hospital makin kecil kan makin besar. Makin besar, makin tak cukup-cukup. Kalau teknologi perubatan bagus, bukannya makin lama kita hidup, hospital tu makin besar, makin tak cukup katil. Patutnya makin lama makin tak ada hospital. Makin dah habis hospital, tak ada dah. Semua orang sihat. Dah. Makin besar, makin tak cukup, makin tak cukup. Beratur kejam-kejam, pagi main sepetang baru dapat jumpa doktor. Ni lah abuan benda tu. Dia nak bagi kita jahanam. Itu sel tadi. Sampai ke halus-halus benda. Elektron, proton, benda yang halus tu. Ya, atom, zarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah kata, sebesar-besar zarah tu. Yang zarah tu pun pusing ikut tawar juga. Jadi saya tunjuk daripada alam semesta sampailah sekecil-kecil benda. Semua pusing ikut tawar. Tiba-tiba kita bawa benda macam tu, kita pakai, kita bawa. Kita tak tahu kita duduk sama selama. Bila kena orang cerita lah, saya bukan tempat ni, tempat lain. Dia kata, betul ke? Hang ni main lah. Mana ada macam ni? Kita lahir-lahir dah macam ni. Hang pandai kata macam tu. Kawan sini, kawan tempat lain. Tapi nak buat macam mana? Dah dia nak cakap macam tu. Benda dah tunjuk depan mata, dia pakai macam tu juga. Tak apa lah. Kan? Okey. Itu ni sekarang kat dunia. Okey, lepas ni tuan-tuan tengok ni. Ni jam yang bergerak. Saya tunjuk jam yang bergerak. Jam yang bergerak. Yang bulat. Ni. Huruf tu huruf Hebrew. Orang Israel punya. Tu jam dinding dia. Pusing ke mana tuan-tuan? Bukan pusing jam macam tu. Pusing dia ikut yang ni. Pasal apa dia pakai macam tu? Mereka pun yang betul ni mereka pakai senyap, mereka pakai. Mereka tak tunjuk kat orang. Yang menjahanamkan, mereka bagi semua orang pakai. Sehingga lah, ini cerita dia. Saya kata, jadi profesor saya tunjuk tuan-tuan. Dia tunjuk jam dia. Dia tanya kan yang untuk bising-bising ni. Jangan dia tahu hampa ikut kami sama ni ya. Dia kata yang hampa ikut siapa suruh. Aku ada suruh hampa ikut. Tak ada. Yang hampa ikut siapa suruh. Dia kata, Halim hantuk susah-susah lah nak pergi balik Malaysia, nak pergi cerita kat mereka, suruh mereka tukar semua ni. Buat penat hang ni. Hang join kami sudah. Hang boleh jadi senang, boleh jadi kaya. Saya kata pasal apa? Betul yang tengok lah, mereka nanti gelak kat hang. Saya kata, cuba bagi contoh. Dia kata, Gani hang ni, mai aku punya office, hang pakai baju terbaik-terbaik, siap dengan tie, siap dengan muffler lah apa semua, pasal apa? Saya kata, pasal cuaca sejuk lah. Angin sejuk mana boleh masuk sini, saya kena jerut ni, saya kena jerut leher ni supaya angin tak boleh masuk ni dalam collar ni.
Pandai pun hang pakai macam ni sebab hang ada sebab. Negeri hang yang panas nak mampu tu, yang mereka duk pakai kut tie macam tu pasal apa? Saya kata fashion kepala otak apa dia tu. Apa pakai apa semua ikut kami, tak ada guna ni. Kita buat apa-apa kat sini ada sebab. Apa buat ada sebab, tak ada sebab. Apa salah apa pakai baju Melayu, tak ada masalah. Tak bagus ke baju Melayu dia? Dia yang cakap begitu, tuan-tuan. Jadi dia kata cuba balik Malaysia bagi tahu. Oh, orang Malaysia jangan pakai tie apa semua ni, pakai ikut kita pakai baju Melayu sudahlah. Gak siapa nak dengar. Memang mereka rigan saya lah, kata tak guna betul lah, kerajaan tak ambil luar negeri, yang balik kata benda ni tak betul. Memang pening saya, tuan-tuan, bila dengar semua ni. Tapi nak buat macam mana, kita dah lari jauh. Nak bagi simpan balik tu terpaksa buat. Lepas tu, tuan-tuan tahu tak? Ada satu negara ni, dia dengar lah cerita saya ni. Nah, ni yang tulis-tulis, saya tulis sana, tulis sini apa semua. Negara ni namanya negara Bolivia, ya, negara di Amerika Selatan. Masa tu saya tengah bagi ceramah di Kelantan, 2 hari lagi nak puasa. Mereka call saya, SMS kata, yang tahu tak, negeri ni, Bolivia ni, hari ni Presiden dia, Antonio Morales ni, buat pengumuman, negara dia tukar semua habis jam pusing tahu. Saya terperanjat, tuan-tuan. Satu negara Kristian, dia pula yang tukar. Satu negara dia tukar. Ini tengok video. The clock displayed on Bolivia's Congress building has been changed to turn anti-clockwise as a symbol of the country's ambitions to do things differently. Bolivian Foreign Minister David Choquehuanca said that since the country is in the southern hemisphere, the hands should spin in the opposite direction to the way they spin in the northern hemisphere. Cuma dia tak cakap lah dia buat pusing tu pasal pusing tawaf macam orang Islam, tak ada. Dia duduk cakap, dia duduk kat Southern Indonesia lah, apalah, gedebuk-gedebuk. Padahal benda yang sama, cuma ya lah, mereka ibu pun ada juga, takkan mereka nak kata kita betul ya kan? Tapi tuan-tuan tahu tak, Bolivia ni, negara dia masuk Olimpik, ambil statistik, daripada tahun 1930 lebih, masuk Olimpik, 1 pingat pun tak pernah dapat. Tak pernah dapat 1 pingat. Tiba-tiba tahun lepas dia tukar tu, dapat 1 pingat, pecah telur. 80 tahun dia masuk Olimpik, 1 pingat pun tak pernah dapat. Dia punya seronok lah. Lepas tu, bola. Yang suka bola tak pergi tengok ni. Tiba-tiba tahun lepas dia pun boleh kalahkan Argentina. Messi main Argentina, dia kata tak pernah aku tengok orang Bolivia main macam ni. Kami dah penat dah, mereka steady. Saya bukan kata pasal pakai jam lah, tapi ada kaitan. Satu negara dia tukar, bukan dia seorang tukar. Satu negara presiden dia tukar. Saya doakan negara kita orang Islam ni lah, tapi belum lagi sampai sana. Tak apalah, saya kena terus cakap. Itu Bolivia. Jadi kita ni apa hal yang kita kata tu pasal apa? Pasal Nabi dah kata kita tak boleh ikut kaum lain. Jam yang lah ni ciptaan bukan ciptaan orang Islam. Jam lah ni ciptaan kaum Majusi. Nabi dah kata jangan ikut kaum lain. Kalau kamu ikut mereka, kamu sama macam mereka. Dan perbuatan-perbuatan syirik Allah takkan ampunkan. Allah kata dah, hampa buat syirik tu aku, hampa bunuh orang 1000 orang, apa aku boleh ampunkan. Hampa rogol 1000 orang, apa aku boleh ampunkan. Hampa buat syirik sampai bila aku takkan. Jadi ini sebabnya tuan-tuan, saya bukan cerita ni suruh tuan-tuan habislah ni apa ni pilih pakai ni jam, tak pakai jam ni tak wajib. Tapi jangan kalau nak pakai letak kat rumah, kat tangan ke apa, pakai buat yang betul ya, jangan buat yang salah. Ya. Jadi tuan-tuan, saya nak tunjuk video. Ni video ni tuan-tuan tengok. Saya dengan
si Zahid Hamidi dengan isteri dia. Dia mesyuarat kat Kuala Lumpur 2 tahun lepas. Dia tak bagi dia free ke tuan. Bagi free tak guna, dia tak appreciate. Dia suruh dia pakai 80,000. Dia kata jam saya 80,000. Saya kata bukan dia 80,000 plus ringgit kan. Pusing salah mungkin. Lepas tu buat kat bini dia pun sama. Lepas tu dia terus buka jam dia terus beli jam-jam ni. Tapi jam saya buka dia 100 lebih dia beli. Dia tak heran lah beli jam dia 180,000 dan jam saya 10 pun tak sampai lagi. Kan? Jadi saya nak tunjuk demo ni. Saya nak tunjuk yang saya buat kat dia ni. Berhenti situ. Saya nak ambil 2 orang. Abang-abang kita ke siapa kan yang paling besar kan main ke depan. Kita nak tunjuk apa yang saya buat kat dia. Sama yang saya nak buat kat sini. Tengok betul ke apa saya cerita ni bukan main-main ke apa ke. Ya? Kita akan demo satu. Kita akan bagi dia tengok jam tu. Lepas tu satu lagi kita bagi dia tengok jam ni. Tengok macam mana. Lepas tu yang perempuan boleh isteri saya buat. Yang perempuan kalau tu isteri saya tu bangun. Lepas tu yang perempuan boleh buat kat dia. Okey, bila kita ada sidang, sat je. 2 orang. Saya nak buka ni. Dan ni, abang kita ni dia pakai jam yang sekarang. Ui, mahal jam ni.